DAP menjelaskan parti itu tidak pernah bersikap anti-raja, sebaliknya menjunjung tinggi sistem raja perlembagaan dan menghormati institusi diraja seperti termaktub dalam perlembagaan. Setiausaha Agung DAP Anthony Loke berkata, DAP seringkali dilabelkan anti-raja kerana dasar parti itu yang tidak menerima darjah kebesaran dianugerahkan oleh institusi diraja. Bagaimanapun DAP tidak menolak penganugerahan itu sekiranya terdapat pemimpin bersara dalam politik dianugerahkan darjah kebesaran tersebut. Katanya, kita DAP selalu dimomokkan dengan perkara di label anti-raja. Dasar kita tidak menerima darjah kebesaran yang tidak tepat sama sekali. Kita tidak pernah bersikap melawan raja. Tapi dasar kita tidak menerima darjah kebesaran itu ditakrifkan sebagai melawan raja. Saya jelaskan ia tidak betul. Sementara itu, Loke menyeru semua parti politik di negara ini untuk tidak mengamalkan politik ekstrim dengan memainkan sentimen agama dan kaum yang boleh membawa perpecahan dalam masyarakat majmuk. Dia berkata DAP tidak memusuhi mana-mana agama dan kaum di negara ini, namun menjadi kebimbangan apabila sentimen agama dan kaum digunakan setengah pihak, ia akan menjejaskan keharmonian dalam masyarakat. Katanya ini sangat bahaya. Seperti di Parlimen kita dilabelkan sebagai kafir, itu sesuatu yang tidak patut. Saya rakir rakan-rakan pemimpin Islam tidak bersetuju perkara itu. Itu sesuatu yang sangat bahaya. Malaysia mesti kekal aman harmoni. Dalam perkembangan lain, Loke berkata kerjasama parti itu dalam kerajaan perpaduan adalah berlandaskan prinsip Pakatan Harapan dan Barisan Nasional dan ia satu hubungan yang baik bagi memastikan pentadbiran di negara ini berjalan lancar dengan harmoni. Loke berkata kenyataan MCA bahawa bukan masa sesuai ketika ini untuk MCA dan DAP menjalankan kerjasama menyeluruh adalah pandangan pemimpin parti itu. Namun, pihaknya fokus dalam memastikan persefahaman yang terjalin dalam kerajaan perpaduan diperkukuh demi kesejahteraan rakyat. Katanya kita tidak melihat terhadap individu dalam parti. PH dan BM mempunyai hubungan baik. Kenyataan tersebut adalah pandangan masing-masing. MCA merasakan susah untuk bekerjasama, itu pandangan mereka. Ia tidak menjejaskan hala tuju perjalanan kerajaan hari ini. Timbalan Presiden MCA Dr. Mah Hang Song yang ditemui pemberita pada Perhimpunan Agung Tahunan Pemuda MCA ke-59 berkata bahawa bukan masa sesuai ketika ini untuk kerjasama menyeluruh antara MCA dan DAP. Namun, kedua-dua pihak boleh mengekalkan kerjasama dalam isu tertentu. PAS dan UMNO berbeza sama sekali dalam soal pemilihan pimpinannya kerana dua jawatan tertinggi parti lawannya itu tidak dipertandingkan secara rasmi. Ketua Pemuda PAS yang baru dilantik, Afnan Hamimi Taib Azamuddin berkata, PAS sebenarnya mempertandingkan semua jawatan tertinggi parti. Jelasnya perwakilan dan pimpinan kawasan PAS yang mencalonkan penyandang jawatan masing-masing termasuk bagi jawatan Presiden. Katanya mana ada kita sama dengan UMNO sebab kita buka pertandingan pemilihan, tidak pernah keluar arahan untuk 5 jawatan itu tidak dipertandingkan. Siapa nak jadi calon, letaklah. PAS tidak pernah menghalang atau kita sekat sesiapa yang mahu mencalonkan diri. Nak calonkan Mak Minah, nak calonkan Cik Embut, nak calonkan siapa pun dengan syarat ahli PAS. Sementara itu, Afnan berkata 5 jawatan tertingginya bukannya tidak dipertandingkannya. Sebaliknya, semua 5 calon disahkan menang tanpa bertanding. Katanya tahun ini semua jawatan PAS ada pemilihan daripada Presiden sehingga ahli jawatan kuasa. Namun maksud tidak dipertandingkan kali ini bukan membawa maksud melarang ahli. Namun boleh dikatakan semua PAS kawasan memang tiada menghantar nama calon untuk bertanding bagi 5 jawatan itu. Kalau dah tinggal calon tunggal untuk 5 jawatan itu, maka buat apa ia dipertandingkan sebab semua bersetuju untuk dia dikekalkan. Ini kata Afnan amat berbeza daripada UMNO yang tidak mempertandingkan jawatan Presiden dan timbalan Presidennya berdasarkan usul tambahan Perhimpunan Agung UMNO 2022. Katanya UMNO pula ramai nak lawan Presiden UMNO agar dapat pemimpin baru yang lebih baik kerana UMNO menganggap Presiden yang sedia ada ini Presiden yang menanggung liabiliti, yang menanggung beban. Malu orang UMNO dapat Presiden macam itu, malu. Sebab itu mereka ada seorang ketua yang dalam satu himpunan yang besar dan rasmi di peringkat parti berjanji dengan ahli parti No DAP, No Anwar tiba-tiba bentuk kerajaan. Dia sanggup berpakat menggadai prinsip parti, membohong pada ahli, berbohong pada parti. Demi diri sendiri untuk merebut tahta dan melepaskan diri peribadi. Terdahulu Setiausaha Agung PAS, Taqiyuddin Hassan mengesahkan tiada pertandingan berlangsung untuk jawatan Presiden, Timbalan Presiden dan 3 naib Presiden selepas tiada calon yang mencabar penyandangnya. Justru 5 pemimpin tertinggi PAS kekal menerajui parti itu untuk tempoh 2 tahun lagi apabila mereka semua tidak dicabar mana-mana calon dalam pemilihan kali ini. Selain itu, Ketua Pengarah Pilihan Raya PAS Pusat, Muhammad Sanusi Makno dilaporkan antara individu yang menolak untuk dinamakan sebagai calon bagi jawatan naib Presiden pada pemilihan sempena Muktamar Tahunan PAS ke-69 itu.
Menteri Besar Kedah itu merasakan dirinya belum cukup layak untuk memegang jawatan tersebut dan lebih selesa menjadi ahli jawatan kuasa PAS pusat sahaja. Tiada nama calon dihantar oleh PAS peringkat kawasan, menyebabkan 5 jawatan tertinggi dalam parti itu tidak dipertandingkan pada muktamar tahunan ke-69. Mengulas selanjut, Afnan berkata, bagi 3 jawatan naib presiden, pada asalnya ada perlawanan selepas menerima 4 pencalonan membabitkan 3 penyandangnya, serta seorang lagi iaitu Menteri Besar Kedah, Datuk Seri Muhammad Sanusi Magno. Katanya bagaimanapun Menteri Besar Kedah menarik diri atas alasan tertentu, menyebabkan ketiga-tiga calon lain dikira menang tanpa bertanding, memandangkan calon yang diketengahkan hanya 4 sahaja. Perkara inilah perlu diperjelaskan secara terperinci supaya tidak ada mana-mana pihak memanipulasi kenyataan yang telah dikeluarkan sebelum ini untuk dipolitikkan. Pemimpin Perikatan Nasional menyifatkan penjelasan Menteri Dalam Negeri Saifuddin Nasution Ismail mengenai kes melibatkan agama, kaum dan raja-raja 3R sebagai berat sebelah. Afnan Hamimi Taib Azamuddin berkata, ahli parlimen terkejut apabila Saifuddin tidak menyebut kes melibatkan pemimpin kerajaan. Katanya, kita juga hairan kenapa tidak disebut pemimpin-pemimpin daripada Pakatan Harapan Barisan Nasional. Ia juga menyentuh isu 3R, ahli parlimen Bagan, Lin Guan Eng, misalnya yang mendakwa kalau PN diberi peluang memerintah Pulau Pinang, kuil akan dirobohkan. Dia sebut dia nafi kenyataan itu, tetapi apa tindakan pihak berkuasa? Kenapa tidak disebut contoh tadi? Ini contoh double standard, hanya salahkan ahli parlimen pembangkang, tetapi melibatkan Pakatan Harapan Barisan Nasional tidak disebut. Kes Lim kali terakhir dikemas kini pada 9 Julai lalu apabila Timbalan Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Bukit Aman, J. Suresh Kumar berkata, ahli parlimen Bagan itu disiasat mengikut Seksyen 4-1 Akta Hasutan 1948 dan Seksyen 505-B Kanun Kesihsataan. Pada 8 Julai lalu, pengerusi DAP itu menafikan dia pernah mendakwa PN akan merobohkan Tokong sekiranya berjaya menawar Pulau Pinang. Sebaliknya, Lim berkata ucapannya dalam bahasa Mandarin telah diputarbelitkan seolah-olah ada pihak ingin merobohkan Tokong Muda atau Tokong Cina. Menjelaskan lanjut, Lim berkata ucapannya itu dibuat merujuk pada kes sebuah tempat ibadat Hindu yang dirobohkan pada Julai 2020 di Kedah. Pada 9 Julai 2020, media melaporkan kenyataan bekas Ahli Majlis Bandaraya Alor Kumara Guru Naidu yang menggesa Menteri Besar Kedah Muhammad Sanusi Magno memberi penjelasan berhubung perobohan tempat sembahyang Hindu berusia lebih 70 tahun di Jalan Stesen Alor. Tindakan merobohkan tempat ibadat itu dilakukan pada jam 1 pagi hari yang sama. Menurut Kumara Guru, tempat ibadat itu dirobohkan hanya selepas kerajaan PN mengambil alih kerajaan negeri dengan mendakwa ia menyebabkan kesesakan lalu lintas di kawasan itu. Bagaimanapun, Sanusi berkata perobohan tempat ibadat itu dibuat supaya tata letak setiap binaan berstruktur di semua tempat berada pada tempatnya secara sah dan terkawal. Dalam perkembangan berkaitan, Afnan yang juga Ketua Pemuda PAS yang baru dilantik turut memetik kes ahli PKR Iswardi Morni yang ditahan pada 29 Mei tahun lalu. Ini selepas video YouTube Iswardi mengkritik Yang di-Pertuan Agong dan kerajaan ketika itu berhubung pengurusan pandemik COVID-19 tersebar di media sosial. Iswardi digantung daripada PKR kerana mengkritik kepimpinan parti di media sosial, tetapi keahliannya dikembalikan pada Januari tahun ini. Ahli Parlimen Alor itu juga membangkitkan kenyataan Timbalan Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Aiman Atira Sabu yang mendakwa PAS didominasi oleh pemimpin yang mempunyai pemikiran takfiri, melabel orang Islam lain yang tidak sealiran dengan PAS sebagai kafir. Terdahulu, Saifuddin memberitahu Dewan Rakyat bahawa polis hanya menjalankan siasatan kes 3R apabila terdapat laporan dibuat mengenai isu yang dipercayai berunsur hasutan. Menteri Dalam Negeri menjawab soalan Muhyiddin Yassin yang meminta kerajaan menjelaskan mengapa bercakap mengenai isu 3R tidak dibenarkan. Saifuddin kemudiannya memperincikan beberapa contoh kenyataan yang dibuat oleh Muhyiddin sebagai sebab Muhyiddin disiasat oleh polis berhubung isu 3R. Saifuddin turut memetik contoh lain termasuk kenyataan Presiden PAS Abdul Haji Awang. Ahli Parlimen Keningau, Jeffrey Kitinggan menggesa sekurang-kurangnya 25% belanjawan pembangunan negara diperuntukkan kepada Sabah dan Sarawak. Beliau menyifatkan peruntukan belanjawan sebelum ini tidak adil, menyebabkan rasa tidak puas hati dalam kalangan warga Sabah sehingga mencetuskan perbincangan untuk berpisah. Timbalan Ketua Menteri Sabah itu berkata, belanjawan 2004 hanya memperuntukkan 13.76% dana pembangunan kepada Sabah dan Sarawak, manakala baki 86.24% untuk Semenanjung. Belanjawan 2024 berjumlah RM393 bilion memperuntukkan RM91 bilion bagi pembangunan dengan RM6.6 bilion untuk Sabah dan RM5.8 bilion pula kepada Sarawak. Bercakap ketika pembahasan rang undang-undang pembekalan di Dewan Rakyat, Kitinggan berkata pengabaian berterusan terhadap negeri Malaysia Timur
oleh Kerajaan Persekutuan mencetuskan kemarahan rakyat Sabah yang meningkatkan keazaman mereka untuk melarikan diri dari Malaysia. Beliau menggesa peruntukan dana adil untuk mengurangkan jurang pembangunan antara Malaysia Timur dan negeri di Semenanjung. Katanya kerajaan juga perlu mendukung peruntukan perkongsian hasil yang termaktub dalam Perlembagaan Persekutuan. Katanya saya cadangkan pembayaran semula dilakukan dengan kutipan disumber bagi setiap 3 bulan atau mewujudkan mekanisme berdasarkan nisbah ditetapkan dalam perlembagaan. Pakatan Harapan Selangor tidak meneruskan petisyen terhadap keputusan pilihan raya negeri bagi 3 Dewan Undangan Negeri iaitu Taman Medan, Sungai Kandis dan Dengkil. Pengerusi Pakatan Harapan Selangor, Datuk Seri Amiruddin Syahri berkata, beliau akan menyemak keputusan itu dengan pihak guaman PKR yang ditentukan melalui Jabatan Pilihan Raya Pusat Parti. Katanya petisyen bagi Gombak Setia sudah dihantar, yang lain 3 DUN dalam penelitian. Tetapi saya difahamkan pihak peguam PKR merasakan kes-kes tersebut tidak mahu diteruskan. Jadi itu kita serahkan kepada Jabatan Pilihan Raya Pusat. Kita akan tengok balik kenapa tempoh hari tidak dimajukan, diteruskan. Beliau berkata hanya satu petisyen bantahan dikemukakan membabitkan DUN Gombak Setia yang dilakukan oleh Barisan Nasional. Petisyen dikatakan membabitkan 4 DUN itu dirancang ekoran kemenangan yang diperolehi di kawasan berkenaan adalah rendah dan DUN tersebut adalah Sungai Kandis dengan majoriti 167 undi, Taman Medan 30, Gombak Setia 58 dan Dengkil sebanyak 407 undi majoriti. Pada pilihan raya negeri lalu, di Gombak Setia, Hilman Idham memenangi DUN berkenaan dengan memperoleh undi sebanyak 30,299 undi berbanding calon Barisan Nasional Datuk Megat Zulkarnain Omadin 30,241 undi menerusi pertembungan 3 penjuru. Sementara itu di Sungai Kandis, bekas anggota Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri Muhammad Zawawi Ahmad Mughni tewas pada Ketua Bahagian Bersatu Kota Raja Wan Zaharuddin Ahmad dengan undi yang diperolehi masing-masing sebanyak 28,759 undi dan 28,926 undi. Di Taman Medan pula, Setiausaha Perikatan Nasional Selangor, Dr. Afif Bahardin memperolehi 22,316 undi, menewaskan Wakil PH Ahmad Ahir Pawanci yang ketinggalan tidak jauh dengan jumlah undi sebanyak 22,286. Bagi DUN Dengkil, Nur Aziz Said daripada Barisan Nasional tewas pada Wakil PN Datuk Seri Jamil Saleh dengan jumlah undi diperolehi masing-masing iaitu 33,154 dan 33,561 undi. Musyidul Ampas Hashim Jassim berkata pergolakan dalaman parti itu di Perlis akan diselesaikan dalam masa seminggu. Menurutnya tidak bersetuju antara satu sama lain adalah sebahagian dalam proses pentadbiran yang dilalui semua pihak. Katanya mungkin ada berlaku pergolakan, tetapi saya nak tegaskan kalaupun ada sikit-sikit perkara yang agak nampak tidak begitu lancar, tapi dalam kawalan kita boleh kawal. Jadi insya-Allah dalam seminggu ini selesaikan. Kalau usaha diputuskan oleh muktamar baru-baru ini dilaksanakan, maka saya yakin ia akan kembali normal balik. Hashim mengulas dakwaan pengerusi bersatu Perlis Abu Bakar Hamzah bahawa berlaku pergolakan dalam ampas di negeri itu sehingga menimbulkan tidak selesa rakan komponen Perikatan Nasional. Abu Bakar berkata pergolakan itu melibatkan isu kefahaman agama, susul atau gerak kerja dan pentadbiran negeri itu. Kenyataan Abu Bakar menyusul Perikatan Presiden PAS Hadi Awang minggu lalu supaya ahli parti tidak menjadi penebok kapal untuk menjatuhkan kerajaan di perintahnya. Kata Hadi, jangan ada kalangan ahli menjadi penebok kapal. Kita kena pertahan negeri parti kita memerintah. Kelemahan kita tolong jangan dedahkan kepada lawan. Perlis antara negeri di perintah PAS selain Kedah, Kelantan dan Terengganu. Pentadbiran negeri utara itu bertukar pada PRU 15 yang menyaksikan dominasi Barisan Nasional dihentikan.